Tinggal 3 usahawan yang bakal merebut gelaran juara selepas dikejutkan dengan 3 penyingkiran pada episod yang lepas. Apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh Hafiz, Erlina dan juga Zaim? Bersama dengan saya, Fatah Amin, dalam episod ke-12 Success 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Kali ini, peserta akan berkenalan dengan 2 mentor dari 2 syarikat yang berbeza. Success 4.0 akan bersama dengan mentor pertama kita, iaitu pengerusi eksekutif TAIS Engineering Sdn Bhd, Tuan Haji Isa Ismail. TAIS ditubuhkan tahun 1996. Kami menjalankan perniagaan ini dari asas berdua. Maksudnya kerja-kerja mekanikal ataupun kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrikal itu kami lakukan sendiri. Kemudian pada tahun 2004 kita buka satu subsidiary baru, iaitu TAIS Energy Services, dan pada tahun 2007 kita buka satu lagi subsidiary baru, iaitu PT Green Solutions di Indonesia. Dan ketiga-tiga company ini kita bergerak dalam 2 bidang utama. Satu adalah bidang untuk pembuatan site infrastructure modul. Yang keduanya, kita terlibat dalam servis untuk penyematan elektrisiti di bangunan-bangunan. Alhamdulillah, kita telah diiktiraf oleh bukan sahaja lokal, malah juga pengiktirafan internasional dari segi produk yang kita hasilkan. Saya expect bila peserta Success 4.0 ni datang dan nak tengok cara mana mereka ini siap untuk menempuh bidang perniagaan. Mungkin sedikit sebanyak pengalaman yang saya boleh kongsikan, insyaAllah boleh dijadikan sebagai panduan untuk mereka memulakan perniagaan juga. Saya rasa anda semua dah bersedia dah untuk sesi mentoring pada hari ini. Jadi bersama dengan saya hari ini adalah Tuan Haji Isa. Apa khabar Tuan Haji Isa? Baik, Alhamdulillah. Tapi sebelum tu, saya sebenarnya ada sedikit kejutan. Okey. Saya dengan ini ingin menjemput Huzaifah dan Syuhada untuk bersama-sama dengan anda kembali semula dalam Success 4.0. Untuk pengetahuan semua dan juga Tuan Haji Isa, mereka berdua ni sebenarnya tersingkir, tapi dipanggil semula, diserap semula ke dalam Success 4.0 kerana markah media sosial mereka yang tinggi. Okay? Tahniah. Jadi hari ini Tuan Haji Isa akan menerangkan tentang topik cash flow. Saya mempersilakan Tuan Haji Isa. Terima kasih, Fatah. Sama. Selamat datang kepada semuanya. Bisnes ni sebenarnya dia macam hidup. Semuanya perlukan keseimbangan. Business is about balancing. Okay? Apa yang kamu nak balancekan dalam bisnes? Ada 5 perkara. Okay? Pertama, kamu kena balancekan market. Kemudian, kamu ada manpower, kamu ada method, kamu ada machine, dan kamu ada money. Kalau kamu ada market, kamu tak ada mesin, kamu tak boleh keluar barang. Betul. Kalau kamu ada mesin, kamu tak ada manpower, kamu tak boleh jalankan. Kamu tak ada money. Ataupun kamu tak ada method, pun kamu tak ada jalan. So benda ni semua kena ada, dan kita kena jadi jack of all trade, master of none. Kamu kena tahu semua. Walaupun tidak sedetailnya, kita kena tahu semua ni. Tapi bila tahu, barulah kamu tahu macam mana nak balancekan bisnes tu. Method tu macam mana? Okey, method. Kamu buat software kan? So apa method kamu nak hasilkan satu apps? Standard. Bagaimana nak menghasilkan sesuatu? Apa proses dia?
method dia macam mana. Nak bend dulu ke, nak welding dulu ke, nak apa. Jadi method ni lah yang akan menentukan smoothness production tu. So the process tu. Jadi dalam manufacturing kita ada bottleneck system. Bottleneck dipanggil. Bottleneck. Jangan sekali-kali ada bottleneck di dalam semua benda tadi tu. Sebenarnya apa tugasan yang bakal dilakukan oleh peserta-peserta kita nanti? Kita bawa mereka ke dalam kilang untuk mereka melihat bagaimana proses pembuatan barang-barang yang mungkin boleh dikaitkan dengan perusahaan ataupun bisnes mereka masing-masing. Boleh semua? Boleh. Jom. Kita akan teruskan dengan sesi ataupun tugasan yang seterusnya yang akan diberi penerangan oleh mentor kita Haji Isa. Silakan. Terima kasih Fatah. Saya akan bagi assignment kepada setiap kamu untuk dibentangkan kepada saya, iaitu setiap kamu mesti buat cash flow bagi company masing-masing. Tak ada nombor rekaan, semua nombor yang betul. Itu saya akan nilai sama ada kamu benar-benar faham bagaimana untuk menjalankan bisnes dan bagaimana untuk mengawal bisnes kamu secara konsisten. Okey? Kembali semula dalam Success 4.0. Saya kini berada di Clear Wisdom Sdn Bhd, iaitu syarikat yang menjalankan pengurusan trafik udara semenjak tahun 2018. Mentor kedua kita adalah Azlishah Azizan, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Clear Wisdom Sdn Bhd. Clear Wisdom actively ditubuhkan venture into business pada tahun 2018 sebagai company yang fokus kepada aviation industry. So kita sangat-sangat fokus kepada satu saja pillar di dalam aviation, which is we call it air traffic management, perkara yang berkaitan dengan air surveillance radar, melibatkan teknologi atau sistem yang digunakan di ground level di airport untuk communicate dengan aircraft yang nak landing. Saya bercita-cita dengan partner saya untuk menubuhkan satu training school for ATC. Kita nak betul-betul fokus kepada air traffic controller, because bila kita provide latihan ni, is actually kita provide kepada even client and also kita punya competitors. Training adalah mandatory di dalam aviation. Jadi bila kita boleh provide this one, saya akan compliment sesiapa saja player yang ada dalam market. Apa yang saya boleh share is actually maybe pengalaman saya daripada how we set up business, we go through pitch deck. Saya harap program ni dapat betul-betul dapat bagi manfaat kepada kontestan. Kita akan memulakan sesi mentoring kita pada hari ini. Bersama dengan saya, Mentor Azlishah daripada Clear Wisdom. Apa khabar? Baik. Jadi topik apa yang sebenarnya kita nak kongsi pada hari ini? Kita akan membincangkan topik pitching deck. Love this. Okey. So pitching deck ni secara ringkasnya bagaimana anda sebagai usahawan untuk membuat satu presentation slide yang ringkas, padat untuk meyakinkan para pelabur untuk melabur dalam bisnes anda. Baiklah, kalau anda semua dah bersedia, saya akan tinggalkan anda semua dengan Mentor Azlishah. Saya minta Baik, Fatah. Terima kasih. Saya kenalkan kepada rakan niaga saya yang saya sebut tadi, Dr. Rahiman. So, Dr. Rahiman adalah backbone kepada company Clear Wisdom, di mana kepakaran Dr. Rahiman adalah dalam bidang aviation selama lebih kurang 20 tahun. Okay, let's move on to pitching deck. Okay, investor ni ada banyak kategori. Satu is your close contact. Yang second one dipanggil kategori net worth individual. Dan yang ketiga barulah institution. So you kena tahu you punya setup, you punya business plan, you punya pitch deck dekat mana. Because it takes different preparation. Kalau ikut pengalaman tuan, apa sebenarnya yang penting perlu ada dalam pitch deck tu? Pitch deck ni jangan salah faham dengan business proposal.
Okey. Business proposal kadang-kadang kita prepare sampai 50 page, 60 page. Pitch ni kalau ni is actually short time. You have to compress kan, masukkan dalam presentation material tu. Maximum is actually 10 page. Maximum. Kalau you boleh compress dalam 5 page lagi bagus. Tapi apa yang point isi penting dia, point dia. Pertama, you bagikan kepada beberapa sektor. Sektor pertama is actually who you are. Ataupun you boleh combine sekali the very first slide tu, what is your business is all about. Lepas you dah explain you punya business, you punya market research, you punya SWOT analysis, the last kali, what is my next 5 years projection. Saya tukar daripada travel agency ke kids merchandise. Jadi saya terpaksa retrench everyone and then start all over again. So macam mana tu? It's actually mindset lah. It's for myself pun kata bila ada masalah apa semua, there must be a solution. Tapi untuk capai a solution tu kita kena ada sedikit planning. And then kita execute. Then execute, you ada result. Kalau you stuck, then you revise balik tengok macam mana. Kan? So you focus energy tu terhadap macam mana nak pelbagaikan lagi you punya kids merchandise by kategori, by umur kanak-kanak. Kan? Umur ni sampai ni buat apa dia nak. Daripada you bersedih. Hari-hari bangun menangis COVID. Dan boleh share sikit tak macam tips untuk handle rejection untuk macam kulit tebal dalam bisnes ni? You kena tanam dalam diri you, tak apa, this is me trying my luck. Kalau dia baik the idea, I'm lucky. Kalau dia tak baik pun, dia got nothing to do with your business. The more you get rejected, mana kata laluan you cari dana tu akan sampai ke the right investor yang betul-betul minat dengan bisnes you. Bila you jumpa dengan investor yang berminat dengan bisnes you, dia bukan setakat bagi duit, dia akan promote you punya bisnes. Dia tahu dia tak duit kat you, aku ada tolong seorang ni lah, dia ni kau cuba tengok dalam Shopee dengan ni sambal ni apa semua. Kalau dia call 500 orang, can you imagine? So macam macam dapat assistant contact semua sekali. Yes. Maksudnya cakap this is data is not for me. That's it. Tutup buku, move on. Contohnya macam kita dapat fundraising tu, kita raise fund. Tiba-tiba kita buat benda lain, itu bukan buat pinjam je. So macam tu macam mana? Itu bergantung kepada apa kontrak you masa you ambil dana tu. Kan. So maksudnya kalau dia bagi kat you just as a grant, is actually you cannot run away. You memang kena follow program dia. Kan. So tapi kalau loan is up to you. So this is where our creativity as a business owner comes. Kan apa aku boleh buat supaya aku boleh sustain, aku boleh survive dan nanti bisnes aku boom balik, aku bayar balik duit ni. Sebab tu pentingnya pitch deck yang saya nak ni nanti. Masa you ada projection, you ada plan nak jadi apa. Bila orang shopping, kadang-kadang orang akan rasa problem tau sebab now pandemic orang nak queuing up, tu masalah. At the same time, kalau tudung orang tak boleh nak rasa. Jadi inilah yang nak buat, itu merging online dan offline together. Ini adalah lori saya. Bagaimana online tu dia beli dekat sistem online, dia akan terus dapat data dan saya hantar melalui lori. Dan lori ni terus hantar, integrate kepada customer. And how from your side to improve my pitch deck. Jangan tekan hati ya. Saya bagi Belanli ya. I'm okay. That is a lousy punya pitch deck. Okay. You jangan buat pitch deck yang gambar bergerak, mulut bergerak, I tak tahu nak tengok mana satu. I tak masuk apa pun you cakap tadi. Faham. I nak fokus lori bergerak, apa semua. And tapi ni pun bergerak juga. Yes. You masuk tadi, you macam machine gun. Benda tu jalan, mulut you jalan, tutung. Lalu I pitam. So you jangan buat macam tu. Tugasan yang akan diberikan oleh Clear Wisdom adalah menyiapkan pitch deck untuk bisnes masing-masing. Alright. Harap masing-masing esok dapat menyiapkan pitch deck untuk dibentangkan dan kita akan buat task review. So kita wrap lah for today. Terima kasih. Tibalah masa untuk peserta-peserta kita membuat kertas kerja berkenaan dengan cash flow dan juga pitching deck. Mampukah peserta-peserta kita memikat hati kedua-dua mentor untuk menjadi pelabur mereka? Jom kita sama-sama saksikan. So ini adalah produk kami yang mana businesses untuk dia guna sistem kita perlu pergi ke website dekat www.pinjam.co. Dengan platform ni, customer boleh tengok details of the product dan juga dia boleh set dan bayar online. Kita buat subscription plan. Kita macam
Netflix tu dia bayar bulan-bulan. Yang kita dapat, which is kita tak ambil commission, kita expect bulan starting bulan Jun kita dapat 150. Dan kita nak raise 1 million angel round in return of 10% of United Right, our company. Itu saja daripada saya. Terima kasih. The very first minute awak masuk tu, okay, I was expecting that tuan-tuan dan puan-puan, perniagaan saya adalah apa dulu. Okay. And then you punya slides, I nampak semua yang indah-indah. Okay, where you tak ada mana SWOT analysis you. Okay, you need to compress. Sesuai cakap, guna satu line pun cukup. So dalam satu garis masa tu kami dah nampak. Kenapa nama dia pinjam? Okey. Macam nama tu sendiri saya dah expect soalan tu. Mungkin part tu saya akan cerita sikit masa final presentation nanti. Saya akan cakap yang okey, saya akan tukar nama tapi bukan sekarang. Okey, perniagaan saya bernama Kanas.co. Kita startup dengan saja startup RM6,000. Sampai produk tu dalam masa 1 hari, everything sold out. So kita kata yes, this is the things that memang ada market untuk currently. To date kita dah buat 400,000 K dan kita dah sold 2,500 unit so far. Mei kita buat 11,000. Kenapa dia naik turun? Sebab kita capital kecil. Bila kita start kecil, kita kena make sure sales kita ada baru kita ambil stock. We wanted to raise 500,000 only, which is in return of 10% in 1 year. Ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh tanya saya. Tania, awak punya pitching deck, saya tu nampak apa awak buat. Okay? Dan grafik, kalau semua, shooting to the eyes. Are you willing to give equity? How much will you give? So actually, I'm giving 30%. Okay, itu je saya nak tahu. Okay. Sebab kalau bagi saya lah, kalau 10% setahun, saya baik saya invest tempat lain sebab dia tak ada sustainability. Sebenarnya pitch saya ada banyak elemen yang perlu dimasukkan untuk meyakinkan investor. Actually benda ni bukan semata-mata untuk program ni tapi untuk ke depan. Jadi perintah kawalan pergerakan terlalu banyak problem dengan SOP yang merata-rata. Inilah solusinya, Omni-Channel Mobile Marketplace Fast Fashion Company. Di mana konsep store, kita gabung dengan online store, kita adakan fashion truck. Kalau North Tour, fashion truck dan juga South Tour, saya berjaya dapatkan 30,000 dalam masa 3 hari. Dan 4 hari South Tour, saya boleh dapat 40,000. Anda boleh lihat bagaimanakah 156,000 saya dapat dengan jualan daripada agent, jualan daripada Diva Squad dan juga daripada gudang store. Saya hanya mahu meminta 1 juta daripada anda semua dan in return, saya akan berikan RM300,000 dalam masa 12 bulan. Any question? Anda boleh forward kepada saya. Okay, Hafiz. Diva. Yes. Ambil nafas. Okay, satu persembahan belajar untuk pause. Okay, awak start pada kilometer pertama sampai kilometer 100 kan, awak perlu je kami. Okay, you one section, you explain, you pause dulu. Yang tu satu. Your pitching deck improvise a lot, tapi saya masih nampak pitching deck yang tidak ada analisis. Bagus your current sale apa semua okey, tapi are you confident that with just one product benda ni akan berkekalan? The demand will still be there walaupun you tukar corak dia apa semua kan. I seriously learn so much thing with them and I suka pendekatan iaitu di mana mereka mendengar dan mereka memberi komentar dengan baik. Pilot produk kami adalah pedas wow sambal goreng daging tumbuk pedas wow ini yang paling pedas, kemudian kita buat yang kurang pedas dan kita create sambal tempoyak daging tumbuk dan sambal goreng udang crispy ia adalah ready to eat. Mulanya kami cuma menjual 20 botol sahaja untuk 1 minggu dan kemudian kami grow kepada 80 botol satu hari dan revenue untuk bulan 5 adalah sebanyak RM28,500 sebab kita berjaya menjual 1,500 botol. Saya memerlukan RM350,000 untuk marketing, R&D, untuk OEM. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Ada soalan? Masalah yang awak hadapi sekarang adalah marketing. Okay, which is awak punya sales revenue. Kapasiti yang awak ada, awak boleh produce 3,600 botol sebulan. Tapi awak punya sales tidak mencapai 3,600 sebulan. Betul. Betul. Betul ke? Betul lah. Sebab kamu tadi kata 3,600 tak boleh produce sebab ada kekangan manpower. Sebab maksudnya bila tak ada demand, saya pun tak push untuk staff produce more. Alright. Jadi maksudnya kamu boleh lah. Betul lah kan? Okay. Jadi itu yang saya nampak lah. Maksudnya loophole dia adalah dekat sales and marketing. Okay. So ini yang investor akan tengok.
Okay. Kan you masih lagi boleh gunakan whatever you have to get a lot more profit. And then kalau perlukan dana, then it will be more towards marketing, kan? So fokus kat situ dulu. Apa yang diorang cakap tentang problem saya tu, saya faham. Improvement apa yang saya patut buat, saya faham. So EcoBet ini merupakan satu syarikat di mana pemiliknya saya seorang 100% dan kita mengeluarkan produk untuk penjagaan haiwan. Kebiasaannya orang menggunakan pasir kucing daripada bentonite yang mempunyai bahan kimia yang sangat berbahaya, boleh menyebabkan kucing mudah jatuh sakit. Jadi berbeza dengan EcoBet Cat Litter, ianya 100% organik, tidak berbahaya dan pastinya diperbuat daripada hampas kelapa sawit. So potensi pasaran yang ada bagi penduduk Malaysia pada tahun 2020, 32.7 juta rakyat kita, di mana 40% daripadanya mereka yang membela kucing. Yang ini ialah permintaan daripada luar negara. So kita sebenarnya dah ada request daripada Korea. So dana yang diperlukan banyak 150,000 dan pulangan pelaburan yang saya offer ialah untuk sebanyak 10%. Kapasiti pengeluaran kami yang sekarang secara manual dengan pekerja yang kita ada ialah sebanyak 3,000 beg sebulan. So, lepas daripada bulan Jun ke Julai ni, kami nak pergi lebih jauh lagi, kami perlukan tambahan tadilah capex mesin tadi. Saya ingat itu saja. Okey, EcoBet, pertamanya saya ucapkan tahniah dulu. Saya suka dengan awak punya pitch deck. Okay, sangat teratur. Persembahan yang tenang bagi saya. Okay, saya nampak dengan jelas semua. And then rasa you boleh sustain and you can get positive punya cash flow with whatever you have now. Fokus pada full machinery apa semua bila you dah stable kat sini. Okay, you tak habis lagi. Dengan apa yang ada. Ya. Berapa yang kamu hasilkan sekarang? Okay, berapa yang saya hasilkan sekarang lebih kurang dalam 2,000 beg. 2,000. Jadi ada 1,000 lagi kapasiti. Ya, betul. Right. Maksudnya ada satu elemen which is marketing yang masih lompong di situlah untuk kamu penuhkan kamu punya kapasiti. Hakikatnya saya sendiri pun tak puas hati. Saya rasa kalau contoh saya punya pitch deck tu mungkin dalam 50% lah sebenarnya. So saya banyak lagi lah sebenarnya saya nak buat kan. Selesai sudah pembentangan kelima-lima peserta kita di hadapan dua mentor. Tentu anda semua nak tengok apakah komen dan juga ulasan yang bakal diterima. Jom kita tengok. Dan hari ini kamu diberi peluang untuk bentangkan dua perkara berkaitan dengan pitching dan juga berkaitan dengan cash flow. Dan saya dah lihat masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Dan banyak perkara yang boleh kamu improve, kelemahan-kelemahan dalam presentation dan juga pitching kamu. Walaupun ada kritikan tadi untuk setiap peserta lah ada kritikan sendiri. So jangan ambil kritikan tu sebagai benda negatif. Kita ambil dia sebagai kritikan tu adalah benda baru yang kita tak pernah nampak lagi. Tengok balik dari segi intonasi, okay? Dari segi structure dia, dari segi content dia, dari segi analisis dia, okay? And then gaya persembahan, level of confidence sudah a lot of practice. Tugasan yang terakhir adalah untuk kamu membuat persembahan pitch deck yang sama yang kamu buat persembahan hari ini. Of course kamu kena buat improvisation. Dan dalam pitch deck yang sama itu, kamu perlu masukkan kamu punya cash flow. Simplifykan cash flow itu bagi siapa yang mungkin yang dah ada traction 1 tahun dan the next 3 years punya projection. Terkejut, tapi dalam masa yang sama sebenarnya terus terang cakap macam happy. Happy tu sebab 3 orang rasa macam ketat sikit. So bila 5 orang ni dia punya suasana dia beza. Agak bersyukurlah. Tapi masa tu fikir kawan-kawan juga. So macam apa yang diorang akan expect kan masa kita masuk kan. Dan adakah saya seorang je? Saya rasa saya tak ada masalah sebab memang dia dah sebelum ni. Cuma shoe saya tak tahu macam mana pengiraan boleh serap balik shoe sebab dia dah disingkirkan lebih awal daripada orang yang sebelum. Tak apa, tunggu nanti masa pembentangan saya akan buat yang terbaik dan mengejutkan semua orang. Apa ni? Ni tak adil. Dah terkeluar, buatlah cara terkeluar. Kenapa dia orang mesti ada kat dalam ni? That is not the competition that I want. Saya nak semua yang hebat sahaja. Cukup top 3. Cukup. Kita percaya dengan memasukkan mereka yang telah tersingkir ini akan memberikan satu cabaran yang hebat kepada 3 peserta yang telah pun diputuskan untuk melangkah ke final.
Sekian saja untuk episod ke-12 Success 4.0 dibawakan oleh SME Bank. 5 peserta akan bertarung untuk final episod Success 4.0. Tapi siapakah yang bakal merebut gelaran juara? Jangan lupa ikuti dan tinggalkan komen di Facebook dan Instagram Success 4.0 dan saksikan Diari Success 4.0 di YouTube Success 4.0. Kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan program ini di hari dan waktu yang sama di Esrawani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. So, how much would you give me your equity if I were to put $500,000? Wow. When an investor asks something like that, means that dia dah nampak dah potential. Saya rela untuk lepaskan sekurang-kurangnya 20% daripada saya punya share. Okay. So untuk pergi lebih jauh lagi. Okay. Yang terakhir, kamu kena ada satu slide kamu kena letak. Jika kamu menang wang RM50,000 itu, apa yang kamu akan buat dengan wang tersebut? Okay? Tahniah.